Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, baik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di pagi Jumaat seperti biasa every week kita berkumpul di online dalam sesi Sister Circle. Selamat pagi pada semua sahabat mujahidah cinta kita. Sihat hari ini? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ada jari-jari yang boleh bergerak kan. Bersyukur dengan jari yang Allah bagi. Terima kasih pada sahabat kita semua yang respon. Ada tanda good, tanda heart. Nampak Puan Aimi dengan anak-anak dalam kereta. Hai. Hai Khalifah kecil. Harapnya sihat di situ kan. Seronok pagi-pagi tambah ilmu ya dengan Mama. Okey. Okey, terima kasih banyak pada semua yang merespon pada jom kita doakan juga untuk sahabat-sahabat kita mungkin ada yang kurang sihat kan tapi masih mendengar, masih luangkan masa mendengar ataupun yang tak dapat dengar kita titipkan doa buat mereka, moga mereka diberi kesihatan insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan buku seperti biasa sesi Sister Circle kita pukul 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Kita akan membincangkan buku Tarbiyatul Aulad, Pendidikan Perkahwinan dan Fiqh Islam. Fiqh Anak. Minta maaf, Fiqh Anak. Okey, kita gunakan buku Dr. Abdullah Nasir Unwan yang disusun oleh Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Kita berada di buku pertama yang berwarna turquoise, biru-biru hijau turquoise itu. Siapa yang ada buku boleh rujuk. Okey, seperti biasa sesi kita ni 7.30 hingga 8 pagi kita akan berada secara live juga di Facebook Zul Iman dan YouTube Zul Iman. Aisyah nampak macam link dah ada dekat kita punya inbox, betul ke? Dah ada kat messages ada link. Thank you admin kita dah kongsikan link. So kita boleh sebarkan link ni, copy paste sebarkan ataupun kita sendiri masuk kat Facebook dan share. Sebabnya sesi live ni boleh didengari oleh lelaki juga. So kalau kita nak ada suami kita dengar ke, nak ada adik-beradik lelaki ke, boleh je. Bagi mereka link ni, insyaAllah mereka pun dapat tambah ilmu. Kadang-kadang kita tak sempat nak baca sendiri kan buku, nak sit down sebab dalam kesibukan bekerja dan mengurus anak-anak kecil kan. Hari ni pagi-pagi memang ada Kak Pada turun bacakan. Kita dengar dan fikir. Kak Pada extra sikit. Tetapi itulah kita manfaat tu diluaskan juga pada kaum lelaki. Kemudian nanti pukul 8 kita akan off live dan kita akan teruskan berada dalam sesi Google Meet ini. Kita perempuan-perempuan sahaja dan pada waktu itu kita akan buka sesi perbincangan. Kalau ada soalan atau nak bagi pandangan kan, sangat dialu-alukan. So sesi Sister Circle ni memang kita tujuan utama kita create ni adalah sebagai satu support system Kak Wada untuk ibu-ibu Zuiman dan juga ibu-ibu memang bukan Zuiman pun. Semua ibu-ibu yang nak dapatkan sokongan boleh berada dalam Sister Circle ni dan sebab tu waktu perbincangan tu sebenarnya kita banyak dapat semangat baru untuk meneruskan parenting kita setiap minggu insya-Allah. Okay, topik kita hari ini ialah berlaku adillah di antara anak-anakmu. Itu yang kita akan belajar hari ini. Silakan Kak Bada. Jazakillahu khairan katsira untuk Aisyah memulakan pagi Jumaat kita. La quwwata illa billah. Diceriakan, merasa nikmat Allah dengan kehadiran Aisyah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah melihat anak-anak Puan Aimi, the girls selalu menjadi penyejuk hati kita tiap-tiap kali sesi, masya-Allah, dengan ibunya di dalam kereta memandu. Inilah bentuk-bentuk perjuangan yang berbeza-beza kan. Kita mendengar tentang Siti Hajar, kita mendengar tentang perjuangan Sayyidatina Khadijah. Kita akhirnya sedar bahawa kita sendiri dibuka ruang kan, untuk membuktikan keimanan dan kesungguhan kita dengan gelanggang-gelanggang yang ada ni kan. Berbeza-beza. Pagi ni pun kita sekarang ada nampak lebih 50 sahabat-sahabat dalam Mujahidah Cinta, dan 50 ini berbeza-beza kan, tidak sama kan. Yang dalam kereta, yang di rumah, yang ada anak kecil, yang dah bercucu kan. Tapi kita sedang bergerak insya-Allah sebagai mujahidah cinta, pahlawan kasih sayang yang bergelanggang dengan cara yang diminta oleh Allah Ta'ala, dengan keutamaan yang kita perlu fahami dan usahakan untuk setiap kita. Ujian dan keperluannya berbeza-beza, tapi kita ada Allah yang sama yang sedang memberi kita hidayah bila kita minta, yang memberikan kita pertolongan bila kita berdoa. Jadi insya-Allah semuanya baik-baik sahaja. Yang mungkin tadi Aisyah sebut yang kurang sihat, semua tu dalam perjalanan insya-Allah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pagi ni kan, kita mengusahakan lagi perjuangan kita sebagai ibu, sebagai guru untuk kita perhatikan salah satu bahagian daripada tajuk perasaan psikologi ibu bapa terhadap anak-anak. Di dalam buku ni kita sebenarnya berada di bab 3 kan, dengan tajuk besar tadi, dan hari ini kita menerima satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Bada pun selama ni hadis ni Kak Bada tak pernah menekuni word by word yang Rasulullah sebut tu kan. Tapi ambil prinsip je kan. Rupanya Kak Bada bacakan ni kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh para penulis Sunan Imam Ahmad Ibn Hibban daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Apa yang Rasulullah kata? Berlaku adillah antara anak-anakmu. Berlaku adillah antara anak-anakmu. Berlaku adillah antara anak-anakmu. Rasulullah menyebut kata-kata ini. Dia diulang 3 kali. Diulang 3 kali untuk memberi penegasan peri pentingnya berlaku adil antara anak-anak. Kita tahu kan, tapi bila kita dengar Rasulullah sebut khusus kan, begitu jelas dan diulang 3 kali pula dan disumberkan hadis ini dia ada satu dipegang oleh satu ayat Quran yang sangat jelas juga, surah Al-Maidah ayat 8. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kerana ia lebih hampir kepada takwa. Jadi Allah telah menerangkan konsep keadilan secara umum dari ayat tadi, perintah itu, dan Rasulullah khususkan melalui hadisnya supaya keadilan ni berlaku di rumah-rumah kita.
supaya keadilan ni dilakukan oleh kita. Kesan dia sangat-sangat besar untuk anak-anak kita, masyarakat dan akhirnya negara. Jadi keadilan ni kita kena usaha tegakkan hatta dalam urusan kasih sayang dan kecintaan kepada anak-anak. Dalam buku ini di highlight kat sini, sejak zaman berzaman, prinsip ini meminta kita untuk berlaku adil pada anak-anak dalam membahagikan kecintaan, layanan, pandangan prihatin. Macam mana tu? Kan? Pandangan prihatin. Ada tak kita tengok anak ni lebih kurang je. Anak yang seorang lagi, kita lebih memperhatikannya. Anak yang ni kita, tak apalah dia tu okey je kot. Kan? Maka pandangan prihatin pun diangkat di sini. Ciuman sayang. Kan? Kita memberi ciuman sayang. Kena perhatikan juga. Tanpa membezakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Dan kita ni diceritakan bahawa kita, kalau kita ada membezakan anak lelaki dan perempuan ni, kadang-kadang kerana tentunya kita pengaruh adat setempat. Macam tu. Jadi kalau zaman jahiliah tu, kan, anak perempuan dipandang hina, kan, dianggap membawa aib kepada keluarga. Bukan masalah ke anak perempuan, tapi pandangan masyarakat. Kita kat sini macam mana pula? Adakah kita melebihkan anak lelaki daripada anak perempuan? Kan? Ataupun kita lebihkan anak perempuan daripada anak lelaki? Kena perhati juga, kan? Budaya kita ni ada tak tahu, kan? Kalau kita kata kalau Negeri Sembilan, adat pepatih macam mana? Kan? Bahawa seluruhnya yang kita amalkan ni perlu kita sentiasa rujuk balik kepada Al-Quran dan Sunnah supaya sentiasa kebiasaan yang ada, adat setempat dan sebagainya sentiasa inline, kan? Tidak terkeluar daripada bimbingan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kita dah, kau dah percaya, kita dah jelas juga bahawa adil itu bukan bererti sama serupa, kan? As simple as beli kopiah kat anak lelaki, tak bolehlah beli kopiah kat anak perempuan, kan? Gitulah maksudnya. Maksudnya nanti dia akan ada pembeza yang mengangkat keadilan sesuai dengan keperluan anak, kan? Contoh kita kata mendokong anak kecil dengan mendokong anak yang dah usia 4 tahun, 5 tahun. Tentulah nampak macam berbeza, kan? Tapi akhirnya kita kena kembali pada keadilan tadi. Alhamdulillah. Jadi dalam buku kita memang bahagian ini tentang adil ini sebenarnya dia cuba menolak perbezaan pandangan terhadap anak perempuan yang melihat anak perempuan sebagai aib dan juga beban. Itu yang difokuskan dalam buku kita ini. Jadi diterangkan bagaimana Allah memahami situasi ketika itu. Maka dalam surah An-Nahl ayat 58 hingga 59 Allah ceritakan balik. Tak ada baca apa yang Allah angkat dekat tu untuk kita faham, terjemahannya. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sedang dia sangat marah. Dia bersembunyi daripada orang ramai kerana berita buruk yang disampaikan kepadanya. Adakah dia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina ataupun dia menanamnya hidup-hidup? Ketahuilah, sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu.
Ni Allah yang kata ni, kan? Allah yang sebut. Allah bercerita semula keadaan tadi. Allah nak tunjuk kesalahan itu sangat besar, kan? Ala sa'ama yahkumun. Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Jadi ketidakadilan tu dibenci oleh Allah. Dia jadi muhasabah lah. Kita tengoklah balik, kan. Ada tak kita berlaku zalim kepada anak-anak kita dalam urusan kasih sayang, perhatian, layanan, pandangan, kan? Maka tengoklah, Kak Ada pun melihat juga generasi kita. Sekarang ni lah kadang-kadang bila dah diperjuangkan hak perempuan untuk dikasihi, dimuliakan, dilindungi, takut jadi perlebihan pula dekat perempuan sehingga kita mengabaikan anak-anak lelaki kita, kan? Jadi kita perhatikanlah supaya kita menemui keadilan, dan benda ni berpunca daripada dalam diri kita, dalam fikiran kita, dalam hati kita. Lalu dia akan terkeluar menjadi perlakuan, ya, hatta lirikan, lirikan mata pun akan terkesan dengan apa yang ada di dalam hati, kan? So kita kena memperhatikan hati-hati kita ni, insya-Allah. Jadi dalam buku ni diceritakanlah kelebihan-kelebihan untuk anak perempuan, contohnya hadis daripada Imam Muslim. Imam kita merekodkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesiapa yang memberi nafkah kepada 2 kanak-kanak perempuan. Nampak Puan Amy macam dah bawa 2 anak perempuan, kan? Masya-Allah. Yang memberi nafkah kepada 2 anak perempuan sehingga mereka balik, saya akan datang pada hari kiamat dengannya seperti ini. Baginda kemudian merapatkan jari-jarinya. Masya-Allah, tabarakallah. Rasulullah punya tunjuk mulianya orang yang memberi nafkah kepada 2 kanak-kanak perempuan hingga mereka balik, dan bahawa dia akan berada dekat dengan baginda Nabi. Allahu Akbar, kan? Nampak Rasulullah sedang mengangkat layanan-layanan baik kepada anak perempuan ni sebagai sesuatu yang sangat mulia, sehingga akan dibangunkan orang yang telah menafkahkan kanak-kanak perempuan ini dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan diceritakan beberapa hadis yang lain menyokong tentang layanan terhadap anak perempuan. Diangkat hadis-hadis ini kerana pada ketika itu anak perempuan dianggap sebagai aib, jadi Rasulullah nak buang ketidakadilan itu. Alhamdulillah. Kemudian tadi tu tentang berlaku adil, berlaku adil. Ada cuba nak cantum satu topik lagi, boleh? Berlaku adil, nanti kita bincangkan dengan realiti kita masing-masing, Ada dia pun duk reflect juga. Kalau ada anak perempuan seorang je, 5 lagi lelaki. Jadi macam kadang 5 lelaki tu dia jadi satu grup, kan? Macam bila kita ada sesuatu isu, kita akan tengok, oh yang lelaki 5 sekali, perempuan seorang dia, kan? Kak Ada pun duk menganalisa Kak Ada punya praktis di rumah ni sebenarnya macam mana. Kalau dah 5 orang ni, Kak Ada tengok individual tak, kan? Cukup tak perhatian kita sebenarnya? Banyaklah pengaruhnya tu, kan? Lelaki, perempuan, kemudian kedudukan anak di dalam keluarga, kan? Anak sulung macam mana, anak bongsu macam mana, anak tengah macam mana, kan? Sehingga kan dalam kajian psikologi mereka menemui traits, ciri-ciri yang
berbeza kerana kedudukan anak di dalam keluarga dan juga pengaruh jantina, kan. So bagaimana maklumat-maklumat ni kita nak guna supaya akhirnya yang hadir di rumah-rumah kita adalah keadilan, dalam urusan kecintaan dan perhatian. Macam mana kita nak guna tu, kan. Jadi insyaAllah dah masuk sikit bahagian kedua, yang dibincangkan di sini tentang perasaan kita dalam menghadapi kematian anak. Kematian anak. Bahawa di dalam Islam, di dalam Islam, la quwata illa billah, kehilangan anak ini diberi perhatian khusus. Diceritakan, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban merekodkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada malaikatnya, adakah kamu sudah mencabut nyawa anak hamba-Ku? Para malaikat menjawab, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, kamu sudah mencabut buah hatinya. Ni siapa ada matan bahasa Arab dia. Macam mana dirujuk tu? Buah hatinya. Nampak tak? Allah tu sangat kenal kita, kan? Adakah kamu sudah mencabut buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah kemudian menjelaskan, apa kata hamba-Ku? Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucap, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, binakan sebuah rumah untuk hamba-Ku di syurga dan mereka menamakannya syurga pujian. Satu hadis, Allah sangat kenal, kan, dan Allah sangat prihatin, ambil kisah, memahami dan menyayangi kita, kan. Allah faham beratnya menghadap kematian anak. Jadi ini antara berita-berita gembira yang menjadi bekal untuk kita sabar dalam menempuh keadaan yang luar biasa ini. Inilah faedah sabar sebagai satu jalan menuju syurga dan sabar sebagai penghalang daripada neraka. La quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada satu hadis lagi, ini Rasulullah sebut khusus untuk para wanita. Rasulullah SAW menjelaskan kepada para wanita, mana-mana wanita dalam kalangan kamu yang kematian 3 orang anak, anak-anak itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Lalu seorang wanita bertanya, bagaimana dengan 2 orang? Rasulullah SAW menjawab, begitu juga 2 orang. Seorang perawi berkata kepada Jabir antara yang merekodkan hadis ni. Dia kata, aku berpendapat jika kamu mengatakan seorang, pasti baginda akan menjelaskan seorang. Sebab dalam hadis tu, dialognya wanita tu kata, kalau 2 orang macam mana? Nabi kata 2 orang pun. Jadi, perawi ni bertanya pada Jabir yang meriwayatkan, dia kata, aku berpendapat kalau kamu katakan seorang, pasti baginda akan menjelaskan seorang. Jabir menjawab, aku pun berpendapat sedemikian. Maknanya jumlah-jumlah ni sebagai satu pengiktirafan Rasulullah, kan, yang kematian 3 orang anak. Tapi bila tanya 2 macam mana ya Rasulullah? 2 pun dihalang dari api neraka. Dan sahabat yang berbincang dengan Jabir ini, Jabir adalah sahabat, seorang lagi perawi. Dia kata dia berpendapat kalau tanya seorang pun, dia rasa Rasulullah akan kata seorang pun akan menjadi penghalang dari api neraka. Dan Jabir bersetuju.
nak kata faedah pada kesabaran ke atas anak yang meninggal dunia, maka dia ini akan menjadi penghalang dari api neraka. Jadi diceritakan lagi bagaimana para sahabat menempuh kematian anak ini sebagai satu ujian yang tidak menghalang mereka dari meneruskan tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Sedih, tentu sedih, tapi dikuatkan dengan berita-berita gembira. Dan antaranya di sini, Allahumma salli ala Muhammad, kisah yang sangat terkenal tentang Ummu Sulaim dan suaminya. Suaminya dikenali sebagai Abu Talha. Isteri dia Ummu Sulaim. Suami dia disebut Abu Talha. Kalau ada yang boleh menjelaskan, mungkin boleh menjadi maklumat yang bagus untuk kita, kan? Tak pula suaminya disebut Abu Sulaim, kan? Kalau ada pun tak pasti kenapa Ummu Sulaim tapi suaminya Abu Talha. Tapi diceritakan begitulah, bahawa anak Abu Talha sakit, dan Abu Talha berangkat keluar kota, lalu anaknya meninggal dunia. Apabila Abu Talha pulang, Abu Talha bertanya khabar macam mana anak dia, dan Ummu Sulaim mengucapkan dia lebih tenang daripada sebelum ini. Rupanya anaknya meninggal dunia, kan? Tapi isteri dia sebut dia lebih tenang daripada sebelum ini. Lalu Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, Abu Talha menikmatinya. Kemudian Ummu Sulaim berhias dengan hiasan yang terbaik, lalu mereka bersetubuh. Selepas Ummu Sulaim mendapati suaminya telah puas, dah bertenang, lalu Ummu Sulaim bertanya, "Wahai Abu Talha, apa pendapat kamu jika satu kaum memberikan pinjaman kepada ahli keluarganya, kemudian kaum tadi meminta semula pinjaman itu? Adakah patut orang yang diberi pinjaman tu menolak? Tak nak pulangkan, boleh tak?" Kan? Dia tanya. Lalu Abu Talha menjawab, tidak. Kan? Kalau orang yang bagi pinjam tu dia nak ambil balik, takkan kita nak halang. Kita tak patut tolak, kita kena pulangkan. Lalu Ummu Sulaim berkata, sabarlah dengan kematian anakmu dan haraplah ganjaran daripada Allah. Besarnya kesabaran dia dan bijaknya Ummu Sulaim nak meletakkan balik kejadian yang berat tu dalam perspektif yang betul. Bagaimana anak kita ni sebenarnya bukan milik kita, milik Allah yang boleh Allah ambil pada bila-bila masa. Milik Allah yang Allah boleh ambil tanpa perlu meminta izin kita, kan? Lalu Abu Talha pada ketika itu merasa marah. Kamu biarkan sahaja aku berjunuk, kemudian kamu memberitahu aku tentang kematian anakku. Lalu beliau pergi bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Rasulullah SAW membenarkan perbuatan Ummu Sulaim dan berkata, semoga Allah memberkati malam kamu berdua. Dalam rekod yang lain, baginda berkata, ya Allah, berkatilah mereka berdua. Selepas itu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang dinamakan oleh Rasulullah sebagai Abdullah. Maknanya dari hubungan mereka pada malam itu lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdullah. Seorang sahabat dari kaum Ansar berkata, aku dapati kesemua 9 anaknya menghafal Al-Quran. Anak kepada Abdullah itu tadi. Maknanya keberkatan daripada perbuatan kesabaran Ummu Sulaim tu yang dibenarkan oleh Rasulullah lalu didoakan oleh Rasulullah membawa kepada kelahiran zuriat keturunan yang soleh. Kira melahirkan Abdullah, maka dari Abdullah ini lahirlah 9 anaknya yang semuanya menghafal Al-Quran. Betapa hebatnya kuasa iman kepada Allah
apabila iman itu sudah meresap ke hati seorang mukmin, ya. La quwata illa billah, disebutkan pesan dia, maka ketika anak meninggal dunia, walaupun berat, mereka tidak merungut, malah mengatakan innalillah, kan. Sesungguhnya apa yang diambil daripada kami itu milik Allah. Begitu juga apa yang diberikannya adalah miliknya. Setiap sesuatu di sisinya sudah ditentukan tempoh yang dikhaskan. Maka kamu perlu bersabar dan mengharapkan ganjaran Allah. Seolah-olah itulah yang dipesan oleh ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah, dihujungkan di sini dengan satu doa, ya. Kita aminkan insyaAllah. Ya Allah, jadikanlah musibah dunia itu mudah buat kami. Jadikanlah kami redha dengan qada dan qadarmu, dan uruskanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik yang mengurus, wahai Tuhan sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi kita selesaikan dua bahagian yang penting dalam bab 3. Kak Bada nak kembalikan kepada Aisyah untuk kita buka pada perbincangan sama-sama. Boleh Aisyah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Bada kerana telah membacakan muka ini pada kami dengan ulasan-ulasannya. InsyaAllah kita dah berada di sesi perbincangan dan topik hari ini sebabkan kita semua perempuan dalam ni kan, so rasa macam berbincang tentang kita lah kan. Terbayangkan baby-baby dulu, zaman dulu yang ditanam hidup, Allah rasa sedih. So jom kita tengok sesi perbincangan dah dibuka. Kalau kita nak, kalau ada yang nak bertanya silakan dialu-alukan, boleh gunakan chat ataupun nak unmute pun boleh. Okay. Tadi Aisyah nampak dekat chat ada yang bertanya. Ada di chat ke? Aisyah, suara Aisyah kan macam Darth Vader ke apa? Suara Jadi Aisyah, robot. dia macam robot-robot sikit. Itu dia, saya dah bagi tahu. Saya keluar masuk balik dulu Aisyah cuba keluar masuk balik Aisyah. Okay. Alhamdulillah, dekat chat kita ada soalan. Alhamdulillah, Kak Bada, kalau keguguran pada kandungan 4 dan 6 bulan, adakah dikira dalam kategori macam dalam hadis itu? InsyaAllah, Alhamdulillah kan. Kita kan bila dengar, kita berharap-harap kita mendapat nikmat dan kelebihan tadi kan. Tak ada faham soalan Atikah ni begitu. Okey, Kak Bada, alu-alukan kalau ada yang boleh memberi dengan lebih tepat respon terhadap soalan daripada Adinda Atikah ni. Kak Bada yang Kak Bada faham lah kan, tentang kategori keguguran ni, disebut bahawa anak-anak yang telah berusia 4 bulan dan ke atas kan, mereka dianggap anak yang telah apa nak kata, menjadi satu jiwa yang lengkap. Maksudnya dalam perbincangan tentang macam mana kita nak urus jenazah dan sebagainya, disebut bahawa anak tu dikira sudah ada roh di usia 4 bulan. Kerana maklumatnya selepas 4 bulan baru ditiupkan roh. Jadi kalau keguguran itu berlaku sebelum 4 bulan, kita tak perlu mengurus anak ini seperti seorang manusia yang dah lengkap lah kan. Tapi selepas 4 bulan dikira dia sudah wujud kan, sudah ada rohnya di situ. Jadi kalau melihat pada aspek itu, mungkin kalau sebut mungkin ni, Kak Ada pun tak pernah kaitkan dia dengan tawaran hadis tadi kan. Tapi kalau kita dengar bahawa anak tu dah dianggap anak yang sudah sempurna sebagai seorang manusia, moga-moga kan, harapan kita anak tu keguguran tu menyebabkan kita
direzekikan ganjaran, kematian anak, ganjaran atas kesabaran pada kematian anak macam dalam hadis. Sebut ni 4 dan 6 kan. Dia macam duduk dekat borderline tu lah kan, sebab 4 bulan ditiupkan roh kepada anak tadi. Itu maklumat yang Kak Bada faham. Mungkin ada yang dapat bantu dengan lebih tepat, amat dialu-alukan. Ada tak? Sambil tu boleh ke saya nak test suara? Rosak lagi ke? Masih robot lah Aisyah. Tapi boleh difahami. Boleh difahami. Allah Akbar. Moga Pak Tika respon. InsyaAllah ya Tika, kita doakan kesabaran tu diangkat dan dibalas tanpa putus oleh Allah SWT. Kita berbahagia Masya Allah dengan aturan Allah, dan Allah akan berikan kebaikan yang berpanjangan daripada kesabaran. Aisyah masih duk ni luar biasa. Tak pernah berlaku kan Aisyah? Tak pernah. Jadi saya tukar device. Allah mayasir lana ya Allah. So okay, kau ada bacakan dulu Aisyah dalam kita punya chat. Kan ada yang nak tolong baca bila dengar suara orang lain pula. Panjang ni. Daripada Adinda Asma, Kak dah baca dulu Macam mana kita nak explain atau cerita pada anak-anak pasal adil? Besarnya soalan ni. Sebab kadang-kadang kita bagi tugasan atau bagi ganjaran pada anak-anak sesuai pada kadar umur kemampuan anak kan. Jadi nanti abang kata tak adil. Adik kerja sikit atau adik sebut tak adil. Abang dapat benda lain yang mungkin pada dia lebih interesting tapi tak sesuai dengan dia kan. Contoh si abang kita bagi hadiah sempena result UPKK kan. Adik tak ambil pun result UPKK kan. Samalah adiknya kita bagi tugasan lebih ringan sebab kita tahu kapasiti adik. Alhamdulillah. La quwata illa billah al-aliyyil azim. Okey, ada yang nak respon tak Macam mana kita punya praktis? Bagaimana nak explain? Itu soalannya. Apa poin-poin yang kita boleh guna? Boleh ada yang berkongsi, dialu-alukan. Kalau nampak ada yang angkat tangan, Pak Habibah nak menjawab soalan ke nak bawa soalan baru? Kalau nak menjawab soalan, dialu-alukan sekarang. Kalau soalan baru, kita delay kejap. Kalau dua-dua boleh? Dua-dua boleh. Okey, dua-dua boleh. Suara Pak Habibah pun macam tu. Saya memang serak Kak, memang baru baik. Sihat. Tapi dia luar biasa. Dia macam ada sound masalah teknologi ni jugalah. Saya dengar clear kepada suara. Dengar orang. Sorry orang lain bunyi macam ni ke? Atau Kak ada seorang? Kok lah Kak Badai yang problem? Boleh nak tahu orang lain dengar suara Aisyah dan Pak Habibah? Sama Kak Badai, sama. Memang macam problem. Sama semua problem. Puan Balkis pun, suara Puan Balkis pun sama. Ya. Darth Vader. Kecuali Kak Bada. Alhamdulillah. Kalau Kak Bada pun Darth Vader, kita sabar je lah. Kan? Allahu Akbar. Okey, kita bersabar dulu. Macam mana Pak Habibah? Kak Bada boleh dengar? Dengar, cuma berat lah sikit. Ada noise kan? Ada noise. Dia jadi bergegar yang lah macam Darth Vader lah. Terus ingat Darth Vader. Okey. Okey, saya nak teruskan macam mana? Boleh. Explain. Nak menjawab dulu Adinda Asma Amirah. Boleh? Silakan. Saya nak respon kepada sister yang keguguran tu kan. Saya pun pernah tanya soalan yang sama, macam kan kita ada hadis orang yang jaga anak yatim, kalau nanti dibangkitkan dia macam ni kan Rasulullah tunjuk dekat dengan tangan dia kan. Sometimes kita ada perasaan yang kalau boleh nak sangat macam tu kan. So kita Allah bagi kondisi ujian dalam keadaan yang hampir samalah dengan hadis tu. Tapi ada satu lagi nasihat yang saya dapat.
kita tak boleh terlalu berharap, maksudnya bukanlah salah berharap tu, tapi kita tak boleh terlalu yakin dengan keadaan yang macam gitu, confirm kita akan dapat macam tu lah. Sebab liku-liku hidup ni panjang kan. Ada usaha yang tiba-tiba dia jadi debu sahaja bila dia diungkit. Jadi simpan harapan kita pada Allah, berharap pada Allah, tapi tidak terlalu yakin. Simpan juga satu perasaan yang kita masih berusaha, kita masih perlu berusaha. Macam tu lah, ada yang nasihatkan saya macam tu lah. So saya punya dapatan, kita yakin dengan hadis tu. Cuma kita tahu ujian ni tak terhenti di situ. Panjang lagi jalan hidup kita. So sepanjang jalan hidup kita ni, kekal berharap agar akhirnya baik. Tapi masih menjaga dirilah. Maknanya kita tak boleh lah kata, oh tu tiket saya. Contoh kan, tiket saya untuk ke syurga. Macam itulah. Maksudnya berharap pada Allah, tapi masih menjaga segala syariat yang sepanjang jalan hidup kita ni, kita kena kekal lah menjaga. Macam tu. Itu satu. Lepas tu kepada Puan Asma yang tadi kan, saya pun pernah juga dipersoalkan macam tu oleh anak. Sebab ada dua yang umurnya dekat-dekat kan, setahun seorang, lelaki perempuan, lepas tu gap jauh sikit baru ada yang nombor 3. Jadi yang nombor 3 si bongsu ni surely mainannya lebih. Masa tu kakak dan abang pun dah besar, dah boleh menilai. Adik tu dia tak question kenapa abang dapat tu, sebab dia kecil kan, dia tak boleh fikir lagi. Yang abang dan kakak tu lah selalu macam memang mama akan lebihkan adik, macam tu. Jadi saya mula dengan, tak tahulah saya berjaya atau tidak, tapi saya mula dengan memahamkan anak yang besar tadi tu tentang apa maksud adil. Contohlah macam Kak Pada cerita tadi kan, beli kopiah untuk yang lelaki, takkan nak beli kopiah untuk perempuan. So daripada segi situlah saya akan cuba sebaik macam, contohlah buat lesen kereta kan. Saya offer anak lelaki, anak perempuan yang sulung buat lesen kereta. Okey, dia terima. Saya bagi option, nak manual ke, nak auto ke, you pilih. Lepas tu saya offer juga untuk lesen motor. Tapi si perempuan tak nak, si kakak tak nak. Si abang lesen kereta pun dia offer, lepas tu lesen motor pun dia offer. And then masa isu lesen motor untuk si abang, saya sekali lagi offer lagi sekali kepada yang sulung. Sebab last year dia tak nak kan. Cakap, kakak nak ke lesen motor? Dia kata tak nak lah. Okay, so saya buat conclusion, okay, mama dah offer dua-dua orang, lepas ni tak boleh cakap mama tak offer. Maknanya kita memberi ruang dan peluang. Kalau benda yang boleh disamakan, bagi. Tapi conclusion kita remind diorang. We have done so far this. You all yang decide macam ni. Lepas tu, dan bila satu-satu isu timbul nanti, kalau nampak kan, kadang-kadang anak dia tak cakap. Muka dia lah kan, muka dia lain kan. Contoh, orang ni dapat ni, orang ni tak dapat. Saya akan explain. Sebelum apa-apa berlaku, saya akan explain dulu. Kenapa mama buat macam ni? Kenapa orang ni dapat ni? Kenapa orang ni tak dapat benda ni? Maksudnya, sebaik mungkin lah. Kita tak akan mampu sebenarnya menjadi seadil-adil macam Rasulullah. Tak akan mampu. Tapi seusaha kita tu, kita buatlah sebaik mungkin. Dan cubalah explain pada anak. Pada saya lah. Kita tak akan dapat puaskan hati semua orang. Yang kita berharap Allah bantulah. Macam tu je. Jadi, saya pun tak tahulah saya berjaya ke, saya tak berjaya ke, Allah Alam. Lepas tu, yang ketiga ni saya nak tanya Kak Badar. Bila ukuran, macam mana ya Kak Badar? Anak-anak ni kan dia punya kecerdasan akal, dia punya emosi. Sebab individu yang berbeza kan. Dia punya yang umur, dari segi faktor umur, yang remaja, yang kanak-kanak, yang baru nak masuk fasa remaja. Dia punya kebolehan lain, dia punya emosi lain. Jadi kan, bila kita nak berlaku adil ni kan, dia menjadi satu kesusahan juga sebenarnya, satu cabaran lah. Boleh tak Kak Badar macam bagi sedikit pencerahan macam mana kita nak mencuba sehabis baik lah maknanya. Itu persoalan daripada saya Kak. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada 3 perkara yang Pak Habibah kongsi dengan kita, Masya Allah. Tentang anak-anak tadi kan, dia bukan satu tiket yang absolut. Ketaatan tu masih diminta dari kita. Tiket tu
sebagai bantuan untuk kita sampai ke syurga kan. Dia bukan jaminan, kita kena terus berusaha menjadi ibu ayah yang taat dengan tiket melalui kesabaran atas kehilangan anak tu, dia membantu kita lah kan, insyaAllah. Tapi kita kekal memperjuangkan ketaatan kita sendiri kan, insyaAllah. Jadi moga perjalanan tadi dimudahkan. Yang kedua tadi tentang soalan daripada Puan Asma Amira kan, Kak Daza macam terkait juga dengan soalan nombor 3 tentang perbezaan anak, emosi anak kan. Okey, sebelum pergi nombor 3 tu, pada nombor 2 ni Kak Pada nampak ibu telah cuba berlaku adil lah bila Puan Asma Amira sebut kita bagi tugasan atau ganjaran sesuai dengan kadar kemampuan anak kan. Maksudnya itulah bahagian yang kita kena perhatikan supaya kita mampu berlaku adil. Anak ni mampu apa dan dalam masa yang sama apa pencapaian dia yang kita nak hargai. Macam kita kata tadi abang dapat UPKK kan. So reason tu perlu apa nak kata, perlu disebut ya. Sebab tu diceritakan dalam Rasulullah dan para sahabat, bila Rasulullah memuji sahabat, Rasulullah rujuk pada perbuatan dia kan. Maksudnya Rasulullah tak puji kosong-kosong aja. Itu ganjaran lah, pujian adalah satu bentuk ganjaran kan. Bila Rasulullah memuji Abu Bakar kan, Rasulullah cara Rasulullah tanya tu dah menunjuk kat Abu Bakar ni selalu orang yang berawal-awal buat baik kan, sampai digelar Abu Bakar kan, orang yang selalu awal. Contohnya macam Rasulullah tanya, siapa hari ni yang dah bersedekah kan, bila beberapa orang angkat tangan, ada Abu Bakar kat situ. Siapa hari ni yang sudah ziarah orang sakit, Abu Bakar juga yang angkat. Siapakah hari ni yang dah mengiring jenazah, Abu Bakar juga yang angkat kan, gitu kan. Dia selalu melakukan benda-benda ni berawal-awal, bersungguh-sungguh kan. Jadi bila Rasulullah puji dia, maksudnya pujian Rasulullah tentang dia tu telah dibuktikan, ada reason dia, ada bukti dia. Macam itulah juga kita bila dengan anak-anak, kita cuba explain macam tadilah kan. Kata abang dah faham, sebab itu ibu minta abang yang, contohlah kan, abang yang buat sayur sebab nak berurusan dengan api dapur ni abang lagi mahir, lagi faham. Adik boleh letak nasi kat periuk elektrik je kan. Nak tumis-tumis sayur ni adik belum bersedia sebab dia pun rendah lagi kan. Kuali ni pun dia tak nampak full kan. Maksudnya kita cuba membangkitkan kefahaman anak lah tentang perkara-perkara tu dengan kalau dalam urusan dekat pejabat ni Aisyah, kita kata evidence based kan. Kalau nak KPI bagi penghargaan dekat staff tu, kita nak kena mencari kan, tak boleh main rasa-rasa je kan, kena ada pembuktian dia. Jadi dengan anak-anak pun kita cuba tunjuk reason tadi kan, tunjuk reason tadi dan kena dibahasakan dengan bahasa yang sesuai dengan umur mereka ketika itu kan. Ada masa-masa yang Kak rasa memang kadang-kadang tu benda tu selagi boleh adil, sama, kita cubalah kan. Kak ada tengok contoh lah, Kak kenal seorang ibu yang anak-anak dia ramai perempuan, dan perempuan kadang-kadang cara dia membanding tu kan dah lagi detail kan. Sampai Kak ada dengar ibu ni minta mop lantai pun bahagi ikut square kotak tu kan, dia punya tiles dekat dalam rumah tu kan, bahagi berapa kotak kena mop kan. Maksudnya anak-anak perempuan ni kadang-kadang, dan mungkin keperluan umur tu kan, umur tengah menunjuk pandai matematik kan, nak kira tiles satu-satu dia mop tu. Jadi it's okay selagi kita boleh bagi mereka nampak adil itu,
kita raikan lah kan. Kan, dan bila mana benda tu jobnya berbeza kan. Cuci peti ais tentulah tak sama dengan basuh bilik air contohnya kan. So rationality tu kena dibincangkan dengan kadar yang anak boleh faham. Yang kadang-kadang amount of work tu nampak berbeza tapi bila digilirkan kan, minggu ni kan buat rotation, maknanya berusahalah untuk berlaku adil sebaik mungkin. Dan bila ditanya macam mana nak explain, kita memang kena menerangkan dengan pelbagai cara kan. Tapi anak mendapat mesej kita benar-benar mahu berlaku adil kan. Dan Kak ada melihat macam Bu Habibah share tadi, offer kat anak perempuan pun offer nak lesen motor ke tak kan, kat anak lelaki pun offer kan. Maksudnya we don't just assume anak lelaki je nak perlu lesen motor, tapi tetap menunjukkan kepada anak perempuan kita ni, kita tanya dia dulu, kakak nak tak kan. Kan, maksudnya usaha tu insya-Allah anak akan terdidik berlaku adil sebab dia nampak maknya berusaha untuk memberi keadilan tadi kan. Jadi teruslah menggunakan segala cara yang kita mampu kan, sebab dia tak ada satu spesifik yang kita kata ini mesti begini. Tapi yang penting kita memang niatnya baik, mahu berlaku adil, berusaha sehabis baik dan serah pada Allah. Macam tadi ayat di hujung tadi kan, kita memang minta, ya Allah, uruslah hidup kami kan, luruskanlah kami, uruskanlah kami kan. Kita minta tu. Dan kita minta juga Allah meluruskan dan menguruskan anak-anak kita kan. Jadi moga dengan niat yang jelas begitu, perkataan-perkataan yang terkeluar pun akan lebih terarah dan memberi rasa aman pada anak-anak bahawa dia disayangi oleh ibunya seperti mana saudara yang lain, insya-Allah. Dan Kak ada percaya sikit sebanyak dia menjawab juga soalan tentang berbezanya anak-anak kita kan. Yang lebih sensitif mungkin kita kena explain lebih sikit kan. Mungkin pembuktian untuk dia perlu nampak lebih jelas kan, perlu diulang beberapa kali mungkin. Jadi kematangan emosi anak pun berbeza-beza kan. Cuma Kak Ada ingatlah dalam sirah, Kak Ada rasa kita boleh tengok macam mana Rasulullah recognize layanan terhadap ahli Badar berbeza kan. Maksudnya di-recognize sumbangan mereka tu menyebabkan mereka diberi keutamaan kan. Jadi membezakan layanan atas sebab-sebab yang layak itu adalah keadilan kan. Jadi kita pun kena tengok jugalah anak-anak kita kan. Mungkin ada yang pengorbanan dia lebih selama ni. Kita kena take note of that kan. Supaya dia tak rasa bila dia dah berkorban orang take for granted pula kan. Semua orang asyik kalau kata beli barang dia je yang kena urus benda tu benda ni. Ni contoh macam anak yang dah dewasa lah kan. Jadi kalau ada anak yang memang ni kita kena perhatikan supaya dia tidak jadi macam dibuli dan sebagainya pula kan. InsyaAllah. Ada sahabat kita angkat tangan. Nur Hidayah, sahabat kita Nur Hidayah. Waalaikumsalam Nur Hidayah. Moga suara jelas. Silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar dan masih Darth Vader kita lah. Oh, ya. Orang lain pun macam ni. Saya nak komen sikit pasal yang tadi, boleh ke? Sila. Ahlan wa sahlan dialu-alukan. Saya rasa sebab anak saya ada 2 orang je, so tak boleh nak walaupun 2 orang tapi seorang tu 10 tahun, seorang 6 tahun, which is still diorang punya kalau kita nak tengok age tu macam 7 tahun patutnya dia punya tanggungjawab lain, 10 tahun dah lain kan. Tapi 10 tahun tu dia neurodivergence tu macam quite slow learner, macam bukan slow learner maksudnya yelah adalah dia punya limitation tu. Tapi saya rasa satu benda yang membantu saya ialah saya buat reward chat lah. Benda tu diorang nampak apa yang diorang kena buat, apa yang diorang boleh dapat once diorang dah capai
berapa diorang punya target tu. So benda tu diorang tak boleh nak cakap kalau seorang tak adil ke, seorang ni ke, macam tu lah. Bagi saya benda tu membantu sedikit. Itu dari segi kalau nak tengok adil tak adil tu kalau diorang capai tu kan diorang boleh dapat screen time lebih sikit. Macam tu lah, faham? Lebih kurang macam tu lah. Itulah nak kata. Sebab sebelum ni memang adik memang selalu cakap kenapa abang dapat lebih, kenapa dia tak boleh dapat, macam tu lah. Tapi sebab diorang lebih kurang macam 10 tahun dengan 6 tahun, tapi mental capacity diorang lebih kurang. So dari segi tu saya buat reward chat tu, walaupun abang 10 tahun ada benda yang dia boleh dapat lebih, dia boleh buat lebih, tapi still saya punya reward tu saya buat lebih kurang lah, macam tu. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Tu antara strategi-strateginya kan. Alhamdulillah boleh dimanfaatkan, kita ambil idea-idea daripada Puan Nur Hidayah, insyaAllah, dan nanti kita sesuaikanlah kan dengan suasana anak kita, dan bila mereka makin membesar, kompleksiti tu mungkin akan mula muncul yang lain pula kan. Jadi yang penting kita dah bentuk anak daripada awal, mereka percaya bahawa ibu ayah adil kan dalam menyayangi dan mendidik mereka. Jadi mesej tu kadang macam yang Puan Nur Hidayah buat lah kan, supaya anak nampak. Jadi itu yang kita kena konsisten, bahawa kita sedang memberi keadilan tu dengan sedaya upaya kita kan, dengan bentuk yang akan berubah-ubah lah kan. Mesej yang sama tapi bentuknya mungkin berubah, insyaAllah. Terima kasih banyak Puan Nur Hidayah atas perkongsian. Aisyah kau ada cuba jawab soalan di share boleh Kan ada yang dah angkat tangan? Boleh Kak Farah. Sekejap ni dulu Puan Seha pun berkongsi pengalaman samalah saya, kadang-kadang kita nak pujuk adik pergi tadika, bawa adik pergi speed mat, sekali abang pula kata tak adil kan, abang pun nak kan. Keadaan-keadaan macam ni kita kena bagi tahu abang lah yang dia kena macam ni tau, macam bila kita melayan adik lebih ni, abang kena tahu kenapa dia tak dapat tu, kerana dia ada kelebihan faham dan saya nak kata dia kena diangkat bukan sebagai satu kekurangan dia. Contoh dia tak dapat pergi speed mat kan, kita kena explain kat dia, abang dah pandai untuk tahu tanggungjawab abang kan. Adik kita sedang pujuk, kita sedang pupuk untuk dia gembira pergi sekolah kan. Abang dulu waktu 6 tahun pun macam ni, ceritalah sikit kan, supaya dia nampak proses tu, dia boleh hargai dan dia take pride. Maksudnya dia tahu, oh dia ni tak lagi dibelikan something dalam perjalanan ke sekolah, dia ni tak dibelikan perkara-perkara tertentu tu macam adik dapat tu, kerana dia sudah lebih faham kan. Dia dah ada kesungguhan, tu tanda dia dah besar, dia dah matang, dia dah lebih bijak, begitu. Kena diberi dengan merasa dihargai. Kan kita tak bagi tu bukan sebab kita merendahkan dia, tapi sebab kita memuliakan dia kan. Dan mungkin kadang-kadang libatkan dia untuk membantu adik tadi kan, minta dia yang pujuk, minta dia yang explain kenapa kena pergi tadika, tak boleh tiap-tiap hari nak pergi tadika sehingga speed mat, biar abang yang explain sesekali, minta tolong abang. Jadi dia akan nampak bahawa dia ada kelebihan tadi kan. So di situ strategi dan wisdom kita lah kan. Dan Puan Habibah sebut kat sini, kasih sayang macam mana, perasaan di dalam hati ni kita tak boleh nak bahagi-bahagi dengan dengan tepat kan. Yang penting kecintaan kita, mungkin ada kecenderungan yang sedikit berbeza pada anak ni atau pada anak tu, tu tak apa, asal dia tidak menjadi perbuatan di luar. Walaupun kita macam kita kalau berjalan selesa nak bawa angah aja contoh
kan. Kalau bawa alung ni Allah penatnya, tapi tetaplah kita bawa alung juga kan. Kita ada perasaan dan kecenderungan, tapi jangan sampai menjadi perbuatan di luar. Ya. Kena jaga supaya yang keluar tu keadilan, dan perbaikilah hati kita juga untuk lebih luas mencintai semua anak-anak kita dengan segala antics masing-masing yang berbeza-beza. Okay. Kau ada, boleh Kak Aisyah? Kau apa dah? 8:30 dah. Kau ada, kita address soalan terakhir. Mungkin masukan daripada Puan Bonda Wonderland. Wah, menarik nama ni. Saya pernah beritahu pada anak-anak, ibu abah dah usahakan berlaku adil, tapi tetap takkan mampu puaskan hati semua anak-anak. Sebab yang mampu berlaku adil tu hanya Allah. Oh, cantik sangat kan, kembalikan kepada Allah. Allah Maha Adil. Ibu abah ni manusia, takkan mampu berlaku adil seperti Allah. Tapi kami akan cuba berusaha berlaku adil ya. Sebab itulah yang tak habis lagi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah mungkin kan. Masya-Allah, tabarakallah. Betul, kaitkan dengan Allah, dan sesungguhnya jika berlaku ketidakadilan yang tidak disengajakan, ya, saling memaafkan, dan Allah akan memberi ganjaran atas kesabaran kita menempuh kan perkara-perkara yang muncul dalam keluarga kita kan, sebab keluarga kita pun tidaklah sempurna kan, tapi insya-Allah mahu berusaha ke syurga bersama-sama. Sangat penting apa yang telah dikongsi oleh Puan Bonda Wonderland, supaya kita kembalikan kepada Allah dan jangan takut segala ketidakadilan, ya, segala kezaliman yang mungkin kita kena tanggung kat dunia ni akan sentiasa dibela oleh Allah. Jika Allah tak selesaikan dia di dunia, Allah pasti akan menyempurnakan ganjarannya di syurga. Kan? Jadi tidak akan ada kezaliman yang tidak diselesaikan kerana maha adilnya Allah. Jadi bertenanglah dan bertabahlah insya-Allah. Okey. Aisyah, kita boleh tangguhkan dulu kot insya-Allah. Terima kasih partisipasi semua. InsyaAllah. Okey ke saya nak bercakap ni ke suara makin teruk? Okey. Boleh difahami. Boleh dipahami. Alright. Alhamdulillah, sebenarnya hadis ni, bahagian ni kita dulu dah belajar dalam buku Prophetic Parenting, dan dalam tu lebih detail dia beritahu untuk berlaku adil tu bagaimana kan. Maksudnya memang tegaskan untuk berlaku adil, dan suka dalam kita nak berpesan lah tadi ending ni. Kita sebagai ibu ayah juga bila nak reward anak-anak, jangan kita rigid. Sebab kelebihan anak itu berbeza-beza. Ada anak akademik, ada anak sukan, ada anak kebaikan, karakter yang baik. So cari ruang untuk reward anak, insya-Allah anak akan rasa dihargai setiapnya, dan ajaklah adik-beradik lain untuk sama-sama raikan bersama. So mereka pun dapat manfaat. Contohnya kalau seorang berjaya, jom pergi makan aiskrim bersama-sama. Tak payahlah aiskrim mahal kan, kalau ikut bajet, dan fikirkanlah dengan bajet kita. Reward tak semestinya menggunakan duit, boleh saja menjadikan masa kita main bersama. Okey, itu sahaja sesi hari ini. Terima kasih banyak pada semua yang hadir, dan pada semua sahabat Mujahidah Cinta hari ini jadi Darth Vader kat badan seorang sahaja, suaranya lancar je dah ikut. Okey. So harap minggu depan suara kita semua clear, selesa untuk bercakap. Kita tangguh dulu dengan sesi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Jomlah cuba semua orang. Keluar suara apa? Darth Vader ke tak? Itulah, boleh cuba. Saya risau laptop rosak tadi. Assalamualaikum. Dengar Darth Vader tak Kak Hazra punya? Darth Vader juga. Sama ya. Baca. Aisyah, kalau ada nak dengar sikit Kak Hazra nak share pasal Sulaim tadi. Ya. Sikitlah siapa yang tak yang boleh nak stay sekejap. Sulaim tu dia dah, itu hanya gelaran, tapi ada pendapat ulama Sulaim tu nama Sulaim tu nama anak. Nama anak dia, nama betul Sulaim tu Rumaisah. Rumaisah. Lepas tu dia kahwin dengan Abu Talhah tu lepas dia bercerai dengan bapa Anas bin Malik
iaitu Malik. Dia itu suami kedua dia. Abu Talha tu suami kedua. Lepas tu Abu Talha dapat gelaran sebab Ummu Sulaim lahirkan Talha. Jadi Abu Talha tu jadi Abu Talha. Tu sebab dia Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Sebab tu gelaran. Ataupun orang Arab panggil kunyah. Ya, itulah saya ingat selalu gelaran mak dengan ayah samalah kan. Kalau Kan? Abu Talha, Ummu Sulaim ni tiba-tiba Ya. Ummu Sulaim ni unik kan. Dia unik. Dia wanita Ansar yang mujahidah Sri Kandi yang pergi perang dengan Rasulullah. Dia nurse lah waktu ke dalam perang tu, dia jadi nurse. Dia rawat Rumaisah nama sebenar dia. Nama sebenar dia Rumaisah binti Milhan. InsyaAllah. Itu saja. Perkongsian sikit je. Atas makluman dan suara Kak Hazah dah tak ada Darth Vader dah. Tak tahu apa kan, Allah Maha tahu. Kami dah solehah semua hari ni. Allah alam. Kak Syah, ya. Dah elok dah ni. Mungkin adalah apa-apa tadi kan yang kita tak pasti nak urus macam mana. Jumpa lagi Pak Burja insyaAllah. Wa iyaki khair. Okay Farah. Assalamualaikum. Terima kasih semua.